Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia penyelia pendidikan Islam Ustaz Junaidi bin Ahmad Aku, uh, guru-guru pendidikan Islam daerah Lundu, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada petang ini untuk kita teruskan kepada sesi libat urus pengumpulan data pelaporan pencapaian murid program JKOF tahun 2021. Sebelum saya nak mulakan, saya nak minta maaf dahulu sekiranya kita punya taklimat ini mengganggu cuti-cuti guru-guru pendidikan Islam. Sebenarnya saya tak pasti lagi sebenarnya kita ni cuti ataupun tidak. Jadi memandangkan ada sekolah-sekolah yang dimaklumkan di akhir di akhir waktu juga berkenaan tentang kita punya cuti ni. Jadi rupa-rupanya hari Selasa ni cuti. Kalau saya tahu saya buat hari Senin hari tu. Tapi memandangkan saya punya penolong JU saya, Ustazah Munirah, dia mempunyai hal praktikum je. Jadi saya tak nak kacau dia. Saya nak dia juga terlibat sama dalam ni sebab dia kan boleh nolong saya juga apa yang patut. Jadi kita tunda pada Selasa, namun hari Selasa pula cuti sekolah. Jadi saya minta maaf lah kepada guru-guru pendidikan Islam kerana mengganggu masa tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu bagi saya tak apalah, kita dah letak masa, kita pun dah keluarkan surat, Ustaz Junaidi pun dah keluarkan surat, jadi kita jalankan sahaja kerana memandangkan kita punya pelaporan JKOF ini perlu dihantar dengan segera. Agak orang kata agak ad hoc juga sebenarnya. Jadi kita nak teruskan jugalah. Jadi kalau kita buat awal ni sebenarnya tak jadi masalah sebab kita boleh kita boleh lebih awal lebih bagus. Jadi nak bertanya tu senang. Okey. Kalau buat last minute nanti bermasalah. Jadi saya rasa lebih awal lebih baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Junaidi untuk menyampaikan kata-kata taklimat kepada kita. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzat bin Majid selaku jurulatih daerah dan juga penolong jurulatih daerah kita yang baru saja kita lantik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Munirah sudi menerima cabaran ini. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Atif bin Arsyad, Universiti Majlis Pendidikan Islam Daerah Lundu, dan kuasa Majlis Pendidikan Islam Daerah Lundu, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah SWT. Terlebih dahulu marilah kita merakam syukur kepada Allah SWT kerana diberikan keizinan untuk sama-sama kita dapat mendengar taklimat sesi libat urus pengumpulan data pelaporan pencapaian murid program JKOF tahun 2021 oleh Al-Fadhil Ustaz Izzat. Jadi tidak ada apa yang ingin saya katakan melainkan rasa syukur dan terima kasih kerana beliau masih sudi untuk membantu kita di PPD Lundu dan untuk melaksanakan pelaporan JKOF kita untuk kali yang terakhir, ya, kena difahamkan. InsyaAllah pada Mac 2022 nanti kita akan ada baby baru yang bakal menjengah dalam laporan inilah. Mudah-mudahan ya akan dimudahkan. Ya. Jadi kalau saya tidak silap, pengumpulan kita ini akan bermula dari 1 hingga 19 November. Tapi kita perlu buat secepat yang mungkin supaya ada masa, sekiranya ada masalah, mungkin kita boleh, Ustaz Izzat akan membantu kita untuk perbetulkan data kita nanti. Ya. Jadi mungkin itu saja daripada saya. Ya, sebab masa yang selebihnya nanti mungkin ada soal jawab daripada Ustaz dan Ustazah sekalian. Okey, terima kasih Ustaz Izzat. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Junaidi selaku Wakil Penyelia Pendidikan Islam Daerah Lundu atas ucapan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah kita akan teruskan kepada sesi taklimat kita pada hari ini. Jadi segera kita mulakan, segera kita habis. Jadi saya mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. So ini adalah slide yang kita akan lihat. Saya mohon kepada JU-JU yang ada pada hari ini untuk beri perhatian sepenuhnya. Sebelum saya nak teruskan, saya nak bagi tahu tapaknya adalah tapak selebih kurang macam tapak yang tahun lepas. Jadi dia tak susah. Kita biasa dengan tapak ini, cuma ada beberapa penambahbaikan. Itu pun tak berapa banyak sangat. Okey, baik, kita akan pergi kepada sesi libat urus tahun 2021. Jadi ini adalah komponen pentaksiran. Seperti biasa kita akan lihat kepada benda yang kita akan taksir pada
pelaporan kali ini macam biasa Al-Quran, di mana dia akan ditaksim melalui aliran perdana dan khas. Kemudian saya nak ulang semua, di sini ditekankan bahawa pengisian data bacaan Iqra Al-Quran dan khatam Al-Quran. Kita tak pakai silibus ya. Jadi kena lihat data Iqra yang sebenar dan data bacaan tasmid lah kalau nak mudah. Okey, data bacaan tasmid yang sebenar yang telah kita pakai masa kutipan data daripada Ustaz Junaidi hari tu. Jadi itu antara benda yang boleh dipakai lah untuk memudahkan Ustaz-Ustazah untuk pengisian nanti. Jadi pakai data itu untuk pengisian. Kemudian untuk Jawi macam biasa, pelaporan kita menggunakan tahap penguasaan. Jadi sama juga seperti yang ada dalam tapak, kita biasa tengok ada TP 1, 2, 3, 4 tu. Dan kemudian bahasa Arab sama juga menggunakan tahap penguasaan dan berikutnya amali wuduk dan solat. Okay? Jadi ini antara benda yang akan ditaksir pada pelaporan kali ini. Berikutnya kita lihat garis masa pengumpulan. Okay? Garis masa pengumpulan. Okay, jadi ini Oktober. Jadi import. Okay, jadi perkara yang kita nak lakukan seperti yang Ustaz Junaidi sebut 1 hingga 19. Okay? 1 hingga 19. Maksudnya ini dah 1 hari bulan. Saya bagi taklimat. 1 hari 9. Jadi 19 hari bulan tu data semua akan dia akan diverifikasi di peringkat PPD. Jadi kita nak awal lagi lah. Okay? Kita nak awal lagi. Mandakan 19 hari ada lagi masa yang sangat panjang. Jadi saya putuskan supaya kita dalam 17 tu dah boleh selesai lah. Okay? Selesai untuk tuan-tuan dan perempuan untuk menyiapkan data-data ini. Okay? Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, untuk pengisian data kali ini sehingga ke penghantaran adalah dipertanggungjawabkan oleh JU sekolah. Okay? Maksudnya kalau dulu kita lihat mungkin sekolah-sekolah akan menghantar data kepada saya dan saya akan upload, dan pada peringkat kali ini saya rasa dah mula pada tahun lepas sekalipun kita akan upload sendiri. Maksudnya JU sekolah yang hadir pada hari ini akan upload data-data tersebut masuk ke eJKOF. Okay? Jadi ini dipertanggungjawabkan di peringkat sekolah. Sehubungan itu saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru pendidikan Islam untuk cakna dengan masa yang telah diperuntukkan kerana kita pakai sistem di eJKOF website. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan lambat untuk menghantar, kemungkinan besar data itu akan bermasalah dan saya risau nanti bermasalah lah kat sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Oleh yang demikian, saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan pengisian itu dalam bentuk yang sangat cantik mengikut jadual yang telah diperuntukkan, jadual masa yang telah diberikan. Jadi kita mempunyai masa yang banyak lagi untuk mengisi dan itu antara benda yang penting yang ingin saya take note sini lah, 1 hingga 19 pengisian data. Jadi bermula 20 November, kita dah mula cetak CJ pencapaian murid tahun 6, cetak analisis pencapaian murid JKOF dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan data-data ini dibuat dalam tempoh yang segera dan akan diupload di tapak eJKOF. Jadi saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk take note lah benda ni. Okay? Okay, baik. Itu yang melibatkan garis masa. Okay? Berikutnya, okay, agihan zon ni tak apalah, tak perlu rasanya. Okey, kemudian sistem pentaksiran bersepadu ini pun tak jadi masalah sangat. Nanti saya akan bagi slide ni kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk buat pengisian. Dan ini yang paling penting. Macam biasalah saya nak ulang semula. Okey, pastikan laptop tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Windows 32 bit atau 64 bit, Windows 10 yang terkini. Kalau ada Windows 11 pun tak jadi masalah saya rasanya. Ada yang nak update Windows 11? Ada tak? Kalau ada nanti tolong bagi tahu saya sebab mana tu ada masalah ke saya tak pasti, sebab saya punya laptop ni pun dia dah suruh update ke Windows 11 tapi saya tak update lagi. Jadi saya tak update lagi, biar je lah. Okey. Cuma kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengubah ataupun beli laptop Windows 11, nanti kalau ada bermasalah untuk untuk install tapak nanti, tolong maklumkan kepada saya. Baik, yang fokus kat sini macam biasa Microsoft Office. Pastikan Office tu anda 32 bit saja. Okey. Tolong semak lah, tengok dekat laptop masing-masing. Okey, pastikan dia 32 bit sahaja, bukan 64 bit sebab macam biasalah saya ulang benda ni setiap tahun. Okey, sistem tak dapat baca. Kalau contohnya kita punya laptop 32 bit. Katakan tuan-tuan dan perempuan punya laptop 64 bit. Saya mohon untuk tuan-tuan dan perempuan pergilah dekat Shopee tu, type lah Microsoft Office 32 bit. Nanti ada orang yang menjual benda tu, so beli dan kemudian install Office tu. Jadi memang lebih accurate lah, lebih cantik lah kat situ berbanding kalau tuan-tuan dan perempuan main download dia dekat pirate tu. Okay. Macam saya sendiri pun saya beli kat Shopee. Jadi katakan kalau contohnya 64 bit di laptop tuan-tuan dan perempuan dia punya Office je,
belilah dekat Shopee tu. InsyaAllah nanti dia clear lah. Okay. Okay, pastikan ini paling penting tolong take note benda ni. Saya rasa yang JJU sekolah yang lama ni semuanya 32 bit tak ada masalah. Tak tahulah kalau ada yang baru 64 bit pastikan 32 bit. Okay, sebab benda pertama sekali bila tuan-tuan dan puan-puan install je saja, bila dah install tiba-tiba tapak tu jadi kosong, tandanya memang 64 bit dah tu. Dia tak boleh baca. Okay, kalau dia boleh keluar semua secara keseluruhan, maksudnya dia 32 bit sahaja. Okay. Okay, baik. So itu okey, berikutnya cara semak version Office. Ini pun nanti saya akan bagi dalam bentuk slide. Okey. Cara nak semak dia ada kat sini juga. Dalam slide ni pun ada juga. Nanti saya akan bagi dekat tuan-tuan dan puan-puan dalam bentuk RAW. Okey, WinRAW. Jadi nanti boleh buka dia punya folder ni, tengok satu persatu. Tolong tengok. Okey. Kalau tak tengok nanti bermasalah masa pengisian. Okey, ini adalah carta aliran pengoperasian pelaporan. Macam biasa, kita akan mulakan pada EJCOF BPI. Okey, EJCOF BPI ni tahu semua Saya harap semua tahu, masih ingat lagi. Okey, walaupun dah dekat setahun kita tak buat benda ni, harap semua jangan lupa. Okey, EJCOF BPI maksudnya daripada EJCOF ni kita akan download data yang lepas. Download data kemaskini maklumat sekolah semua, download. Barulah kita boleh isi ke tapak offline. Ambil data daripada yang lepas tu, TXT, file TXT, teks tu masuk ke tapak offline, kemudian baru kita upload ke online balik. Jadi online, offline, online. Okey. 3 cara ini cara pengoperasian pelaporan data. Sama juga macam yang lepas. Okey. Okey, berikutnya. Okey. Alright, ini adalah maklumat login. Okey, login EJCOF. Okey. EJCOF tu apa? Siapa yang kat sini tak tahu EJCOF? Kalau tak tahu tolong letak dekat komen tu. Tak tahu. Okey. Saya nak maklum. Saya yang terbaru siapa yang baru siapa yang mewakili SK Sebiris? Siapa? Ustaz Naim? Ustaz Naim ada Ustaz Naim? Okey, Ustaz Naim Okey, Ustaz Naim. Okey, baik. Ustaz Naim yang baru-baru ni kalau yang lain tu dah tahu, saya rasa Ustaz Naim paling baru sini SK Sebiris, sebab tahun lepas SK Sebiris tak hantar wakil, tak ada apa? Tak ada guru pendidikan Islam. Okey, jadi untuk EJCOF, okey. EJCOF punya link, okey, saya bagi contoh, saya bagi dia punya ni saya bagi dia punya link jap. EJCOF Saya bagi link EJCOF supaya nanti yang saya harap kalau JU ni dia simpan dia link dia siap-siap. Terus save dekat bookmark dekat apa nama ni? Dekat kita punya Google tu, jadi senang. Jadi bila ada pelaporan je dah tahu dah kat mana nak pergi. Tak ada kita nak type lagi dah. Okey. Okey, jadi ini link dia saya tepek dekat kat message. Okey, ini adalah link untuk okey. So ini adalah untuk EJCOF, okey. So nak masuk EJCOF ni dia akan pakai password dia akan pakai password. Jadi password tu adalah kat mana? Okey, ni password. Tolong ambil password ni. Yang saya tunjuk ni. Maklumat akses portal EJCOF 2021 penyelaras data sekolah. Maksudnya yang wakil datang hari ini tolong simpan dia punya ni username dia, kod sekolah, kemudian password dia TQH besar T besar JU. Tolong ambil sekarang. Snap lah apa yang patut. Screenshot semua nanti saya akan bagi juga. Cuma kalau nak ambil sekarang ni pun tak jadi masalah. Okay. So ini adalah dia punya password. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan pakai password ni untuk masuk ke dalam EJCOF untuk kemaskini maklumat sekolah. Setelah kemaskini maklumat sekolah, barulah download. Kemudian masuk ke dalam tapak offline. Okay. Tapak pelaporan EJCOF yang offline. Okay, selesai kat situ. Okay, setakat ni semua faham kot? Okay, clear Ada yang tak faham ke? Kalau tak faham boleh bertanya. Semua clear Okey, baik. Clear. Okey, baik. Okey, ini adalah aliran kerja. Okey, aliran kerja macam saya cakap tadi, memula kena log masuk ke portal EJCOF. Okey. Kemudian download sistem e-pelaporan offline dan patch dia di patch pelan tindakan SOP. Okey, tak apa. Yang download sistem pelaporan ni saya dah download dah. Nanti saya akan masukkan ke dalam Telegram. Telegram ni. Kita pakai Telegram okey, semua siapa yang tak ada dalam Telegram 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 Jekof Lundu. Nanti saya masukkan Ustaz Junaidi. Lupa saya masuk Ustaz Junaidi. Okey. Kita ada Telegram Ustaz Junaidi, Ustaz Makluman Ustaz Junaidi, kita ada Telegram. Masa yang lepas Cik Gumat ada dalam tu. Jadi kita akan masukkan Ustaz Junaidi dan Telegram tu. Okey.
Jadi yang tak ada tu nanti tolong PM saya tolong PM saya supaya nanti tuan-tuan dan puan-puan dapat masuk ke dalam tu dan dapat maklumat terkini lah, okey. Jadi segala bentuk folder ataupun benda-benda penting nanti saya akan attach kat dalam kita punya Telegram, okey. Saya akan masukkan ke dalam tu. Jadi senanglah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan maklumat kat situ. Jap saya bagi link jap. Telegram Jacob. Okey ni. Saya bagi link dia. Mana dia invite? Okey, saya invite link Okey, saya letak invite link ni untuk JU sekolah saja Untuk JU sekolah. Okey, saya letak juga dekat WhatsApp ni. Jadi siapa JU yang masih belum masuk lagi, Ustaz Junaidi pun boleh masuk melalui link ni terus. Okey, itu link dia join chat tu. Itu join chat Telegram. Okey, nanti yang belum masuk lagi tolong masuk terus kat dalam tu, join Telegram tu. Nanti maklumat semua saya akan masukkan ke dalam Telegram kita. Okey, jadi mudahlah untuk masuk dekat situ. Okey, kita pergi ke yang berikutnya. Kita tak buang masa. Okey, lepas kita dah download, nanti saya akan masuk patch ni tak perlu download lah. Okey, sistem offline ni tak perlu download. Nanti saya akan bagi kat dalam Telegram. Tinggal tuan-tuan puan-puan download dan install terus saja. Patch, pastikan patch ni patch ni mesti kena install. Okey. Okey, kemudian okey, berikutnya kemaskini. Bila dah pergi dekat eJacob tu kena kemaskini maklumat sekolah. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan dia punya cara dia. Okey, kemudian simpan maklumat sekolah, pentadbir. Ni benda-benda ni lah. Kemudian data murid. Okey. Okey, kemudian baru kita download data murid yang tahun lepas punya. Okey. Barulah kita masuk ke dalam sistem offline. Okey, tak apa. Ini tak apa. Kita akan buat sama-sama sekejap ni. Okey. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan yang belum masuk ke dalam pelaporan Jacob Lundu, tolong klik link tadi dan masuk supaya nanti kalau nak sembang semua kat dalam tu. Okey, thank you. Dah habis dah? Belum lagi. Sabar dulu, lag dulu. Okey. Okey, belum, sabar je Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya slide yang berikutnya. Saya nak tunjuk lagi satu slide lagi. Ini gerak kerja kita. Apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat? Saya rasa kebanyakan semua dah tahu dah. Cuma kita nak ulang sahaja. Okey, sebentar ya. Kita nak pergi kepada okey, ini. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita nak fokus kepada cara nak buat. Cara nak buat. Ini paling penting sekali. Okey, saya share screen dulu. Okey. Okey, nampak Okey, nampak Okey, baik. Ini taklimat eJacob. Saya nak ulang semula saja. Bukan nak ulang semula, kita nak pergi kepada apa yang gerak kerja. Okey, gerak kerja. Okey, tolong take note benda ni. Ini pun saya akan bagi nanti. Cuma saya nak terangkan sedikit je. Rasanya benda ni benda yang sama juga. Cuma kita nak ulang balik. So, macam biasa, benda pertama kena log masuk ke portal eJacob menggunakan login yang telah dibekalkan. Okey. Ni dia punya portal. Kalau sekarang ni tuan-tuan dan perempuan dah boleh buka dah. Saya punya link e-portal tu dah boleh buka dah. Cuba sekarang ni dah boleh cuba untuk login pakai yang password yang saya bagi tadi tu. Dah boleh cuba dah. Okey, siapa yang ada password tu dah boleh siapa yang dah screenshot tu dah boleh start dah masuk. Okey. Okey, bila dah masuk tu benda yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat adalah bila dah login, pastikan kemaskini maklumat sekolah dan pentadbir. Nanti saya akan tunjukkan macam mana benda tu. Kemudian muat turun file, lepas tu dah muat turun file ni, barulah diimport masuk ke dalam kita punya tapak offline. Upload murid ke dalam portal, bila dah siap nanti upload. Kemudian export data pencapaian, file teks juga melalui sistem offline dia juga. Baik. Ini cara kemaskini. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan dah login nanti, nampak slide saya? Bila dah login, pergi dekat atas kali ni. Kemaskini maklumat sekolah ni. Kemudian pergi dekat sini, isi kat sebelah sini. Tolong isi semua ni. Kod jabatan. Kod jabatan ni saya rasa memang auto rasanya. Yang perlu postcode apa semua ni mesti kena isi. PPD mana semua kena isi. Lepas dah isi semua, bila dah lepas isi, tekan simpan maklumat. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan perempuan tak isi benda ni, Ustazah tak isi benda ni, nanti data yang
bila kita upload ke data offline tu nanti tak betul. Tolong ingat dia punya step ni, okey. Step ni paling penting. Kemas kini maklumat sekolah, okey. Bila dah siap kemas kini maklumat sekolah, simpan maklumat tu. Okey, dah simpan maklumat, clear, settle masalah yang pertama. Pergi kepada masalah kedua, download data. Okey, bila dah siap kemas kini maklumat sekolah, okey, pergi ke bahagian download data. Okey, download data ni data mana ni? Data yang tahun lepas punya tu. Masa kita Oktober tahun lepas yang kita dah isi tu. Jadi data-data ini tuan-tuan dan puan-puan kena download untuk di-upload semula sebab data ini ada data daripada tahun 1 tahun lepas hingga tahun 6 tahun lepas. Okay? Jadi data APDM tu semua akan masuk ke dalam tapak offline lah lepas kita dah download. Jadi cara dia bagaimana? Klik pada Jacob Murid. Tengok Jacob Murid tu. Okay, Jacob Murid warna biru ni yang file TXT ni. Nampak dia ada tanda download tu. Okay, download kat situ. Nanti dia akan download, jadi kena download benda ni siap-siap. Okay. Okay. Lepas tu data yang dimuat turun telah dinaik. Itu benda tu lah. Okay. Data yang dimuat turun telah dinaik tahun. Okay. Ini maksudnya budak tahun yang masuk data yang dimuat turun telah dinaik tahun ni maksudnya yang tahun 1 tahun lepas dah jadi tahun 2, tahun 2 naik tahun 3, tahun 3 naik tahun 4, tahun 4 tahun 5, tahun 5 tahun 6, tahun 6 keluar sekolah. Itu maksud dia. Okay. Jadi ini antara benda yang Ustaz-Ustazah kena buat. Nanti saya akan hantar slide ni. Cuma saya nak terangkan sahaja. Okay. Baik, kemudian bila dah download, barulah ambil benda tu tadi, upload ke dalam kita punya tapak. Saya rasa benda ni sama je macam tahun lepas. Saya rasa semua dah faham dah, senang saja. Okay. Okay, kemudian analisis. Okay, untuk upload sila gunakan patch sistem yang terkini. Okay, kenapa dia punya dia keluar benda ni? Sebab yang saya sebut tadi, selain daripada tapak pelaporan yang saya bagi, ada patch. Patch tu tuan-tuan dan perempuan kena update supaya sistem Ejacof ni dapat baca. Okay? Kalau contohnya tak di-update, dia tak dapat nak baca. Jadi mohon peringatan untuk untuk update sekali benda tu. Okay? Kalau tak update nanti dia tak boleh. So itu adalah cara-caranya. Okay? Okay, baik. Selesai dekat situ. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Setakat ini? Perlu nanti buat verifikasi lagi tak Ustaz? Macam mana? Verifikasi? Verifikasi data. Perlu kan? Verifikasi data, saya tengok itu dia verifikasi data di peringkat PPD boleh juga kalau nak buat. Tapi dia macam mana orang panggil sebab benda tu dia upload terus ke dalam portal Ustaz. Maksudnya nanti Ustaz boleh tengok ke dalam ke dalam Ejacof tu. Ustaz boleh tengok dari Ejacof tu dan Ustaz boleh tengoklah data-data tu. Boleh lihat data-data tu melalui kat situ. Sebab sekarang ni dia semua buat secara online. Kalau dulu kita boleh macam mana kita boleh panggil semula dekat pusat kegiatan guru tu untuk kita hantar data secara offline dengan online. Cuma sekarang ni dia semua jatuh kepada Jayu Sekolah untuk upload sendiri. Jadi setelah data tu dah selesai nanti baru dia PPD boleh baca dan muat turunlah maklumat-maklumat itu. Tu yang saya sampaikan lah. Kalau ada yang terkini nanti saya akan maklum kepada Ustaz. Okey, baik. Manakah Ustaz Junaidi dah tanya tu, saya nak ulang semula. Pastikan untuk pengisian data untuk Al-Quran mesti kena ambil tasmik. Tasmik tu daripada mana? Tasmik tu ambil daripada yang hari tu, yang masa Ustaz Junaidi kutip baru-baru ni. Jadi itu antara benda yang sangat membantu jugalah. Okay, boleh membantu untuk pengisian. Jadi boleh ambil data itu untuk pengisian. Kemudian yang kedua, data jawi. Okay, data jawi apa semua tu tolong accurate, samakan dengan mesti kena sama dengan PBD. Okay, sama dengan PBD. Jangan nanti PBD lain, apa nama ni lain. Jadi tak boleh, dia kena sama-sama. Okay, tak boleh asing. Sebab nanti kalau asing nanti memang dia boleh detect lah PBD sekolah lain, data tapak pelaporan lain. Jadi ini antara yang telah dimaklumkan, telah dipesankan bahawa pastikan PBD untuk bahasa Arab mesti sama dengan PBD dalam tapak pelaporan. Okay, PBD yang kita hantar tu dekat peringkat KPM tu mesti kena sama. Jawi pun sama juga. Kena ambil kat situlah. Maksudnya kalau contohnya untuk Jawi mungkin boleh ambil PBD pendidikan Islam. Okay, pendidikan Islam yang kita isi tu kena sama. Pastikan kena samalah, pastikan benda tu sama. So itu antara benda yang telah perlu diambil berat lah untuk setiap JU sekolah. Okay. Ada apa-apa tanya lagi sebelum saya nak teruskan yang berikutnya? Ada siapa yang tak faham tak? Saya rasa kebanyakan ni semua orang yang lama ni.
Ustazah Rita bin Sedi. Sekolah mana Ustazah Rita? Assalamualaikum Ustazah Rita. Rambungan. SK Rambungan. Ustazah Rita mewakili Ustaz Marwan ke ataupun gana? Kenapa Ustaz Marwan tak ada kah? Tak tahu saya. Ada. Okay. Ustaz Marwan ada. Alhamdulillah. Okey, saya tak perasan nama Ustaz Marwan. Okey. Baik, jadi Ustaz Marwan ada, klik lah. Tak masalah orang lama ni. Okey. Orang lama yang saya banyak belajar. Okey, Ustaz Marwan, Ustaz Rani, Ustaz Faizal, orang lama ni. Okey. Orang lama ni dia tak masalah. Dia sekali sedut dia dah faham dah. Okey. Saya rasa tak ada masalah ni. Okey. Okey. Baik, tu antara orang lama tu saya tak ada masalah. Cuma yang baru-baru, okey, yang baru-baru kalau tak faham tolong tanya saya lah. Setakat ni sistem ni tak ada masalah. Dia mesra alam, tak ada masalah. Okey. Baik, itu untuk perdana. Okey, perdana. Ustazah Munirah ada apa-apa nak tambah tak? Ustazah Munirah merupakan penolong JU yang telah dilantik. Ada apa-apa nak tambah tak Ustazah Munirah? Apa? Tak dengar saya. Si ada. Okey. Dah habis meeting Okey, terima kasih Ustazah Munirah atas penerimaan untuk menjadi pembantu saya. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi sekarang ni kita pergi pada PPKI, okey, sekolah yang PPKI, okey. PPKI pun saya rasa semua lama ni. Cuma saya je orang baru dekat Bumi Putra kena isi tapak PPKI tu. Okey, tak ada masalah lah. Okey. Okey, untuk PPKI kita pergi pada slide PPKI pula. Okey. Slide PPKI ni pun simple-simple saja. Saya rasa dia punya JU pun tak ada masalah, semua dah faham dah. Okey, penambahbaikan data PPKI Okey, sebentar ya. Okey, sebentar saya share slide dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini untuk slide PPKI Alright, ini PPKI. Okey, untuk sekolah yang ada PPKI tolong take note lah benda ni okey. Penambahbaikan pengisian data e-pelaporan JCOF, PPKI dan SKPK 2021 okey. Okey, baik. Okey, ini cara dia. Okey, baik. Okey, selepas habis daripada penerangan PPKI ni saya akan lanjut kepada Allahumma salli ala Muhammad, kepada cara pengisian. Ke semua dah tahu dah cara pengisian? Kalau tak dah tahu cara pengisian tak ada masalah, saya tak lanjutkan. Kalau ni saya buat je lah okey, saya buat je lah untuk sekali imbas supaya semua mudah faham. Saya rasa semua dah tahu dah ni, cuma saya buat secara imbas. Baik, untuk PPKI macam biasalah bagi murid Islam khas, keterlibatan dalam program JCOF adalah semua murid dinilai. Okey, bahasa pilihan kosong, KCJ pilih tidak. Ini semua boleh baca lah ni. Okey, saya rasa okey, saya nak ni, ada tak yang baru sekolah dia PPKI yang JU dia baru? Ke semua yang lama? Ada tak yang baru? Sekolah dia dia guru pendidikan Islam, JU sekolah, dia kena dia merupakan orang pertama, baru first time ni. Ada tak? Ke tak ada? Tak ada Oh, maksudnya semua lama lah. Okey, kalau macam tu saya baca je lah slide ni. Sebab kebanyakan ni semua dah biasa buat. Kalau tak tahu, tolong rujuk Ustazah Ani Azmani. Ustazah Ani ada? Ustazah Ani? Ada. Ustazah Hani Okey, Ustazah Hani ada sekolah ni kan? Ada PPKI kan sekolah kan? Ada seorang. Ada seorang. Okey, walaupun seorang, Ustazah Hani dah sangat pakar dalam bab PPKI Jadi sesiapa yang bahagian yang tak tahu cara pengisian nanti boleh rujuk Ustazah Hani. Sebab dia memang faham cara pengisian. Okey, ni untuk yang terbaru. Dah lupa dah. Dia lupa-lupa saja tu. Saya ingat juga. Boleh tanya sikit lah, okey? Okey, jadi MBK yang bermasalah selain daripada masalah pembelajaran, contohnya masalah pendengaran, penglihatan, kategori murid ni berkeperluan khas. Pilih kod 04. Ni kita kena baca benda ni. Benda ni semua ada kat dalam tapak. Okey, kod KSSR mestilah diisi mengikut tahap kelas murid di PPKI. Maksudnya kelas 1, kelas 2 tak silap saya. Kalau yang perdana dia tak perlu isi apa-apa kat situ. Dia keterlibatan murid tak perlu. Okey. Okey, kemaskan ni wudu, sama juga pergi dekat bahagian PPKI ni. Okey, PPKI ni dia tak leceh sangat. Sebab dia macam sama je, tak ada beza. Okey. Kemudian skala amali solat, dia kat sini je, dia ada menggunakan skala sangat lemah, sederhana, baik dan sangat baik. Okey, berikutnya. Okey, ni untuk pembahagian ikut arus perdana, ni tak ada apa-apa ni. Okey. Pendek je. Sekian, terima kasih. Itu saja. Dia tak ada pelik apa-apa pun. Selebihnya semua benda yang sama. Okey. Tak ada bezanya. Yang penting download data tu dan upload ke dalam tapak offline. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke cara nak buat. Okey, cara nak buat. Okey, sekarang ni
Saya mohon kepada semua JU sekolah untuk buka Ejekov ni. Tolong masuk ke dalam sekolah masing-masing. Okey, tolong masuk sekolah masing-masing. Okey, Ustaz Faizal, saya yang masuk ke? Saya yang masuk ke dalam SK Bumi Putra. Ustaz Faizal tak payah. Ustaz Faizal nanti masuk kemudian. Okey, so saya buat contoh SK Bumi Putra dulu. Saya share screen lah. Okey, jap. Log out dulu. Okey, sekarang ni semua pergi ke Ejekov yang saya bagi link tadi. Sekejap, saya share link dulu. Share link pula, share screen. Okay, share screen kita buat sama-sama. Okay, Ustaz Faizal tak perlu masuk, saya guna Bumi Putra punya. Sekejap. Kita buat sama-sama, okay. Tab, check off, okay, share. Okay, ini adalah dia punya ni lah, dia punya apa? Dia punya muka surat pertama je, log masuk je. Okay, so pertama pergi dekat sekolah masing-masing. Macam saya SK Bumi Putra YBE 1401. Password, ambil password baru. Okay, password dia kat mana tadi saya buat? Password dia. Okay, password dia masukkan. Password dia yang tadi tu saya bagi. Sekejap. Password setiap sekolah semua sama. Okay, password sekolah T ni saya copy, saya masuk ke dalam ni. Okay, saya masukkan ke dalam message kita. Okay, ni password sekolah. Password sekolah semua sama. Ni. EQHTJU ni. Okay, copy. Okay, paste dekat sini, kata laluan. Kemudian, slide untuk log masuk. Masuklah dia ke situ. Dia. Masuklah. Okay. Okay, terus dia masuk. Okay, dah nampak Setakat ni clear Tu respon sikit. Clear ke tidak? Kalau tak respon nanti lambat saya. Clear Okay. Okay, mantap. Okay, bila dah masuk ke sini, okay, macam biasa, dia kata kemaskini maklumat sekolah. Okay. Okay, kemaskini maklumat sekolah. Tekan kemaskini maklumat sekolah. Okay, so tolong tengok maklumat akaun siapa, nama sekolah, sekolah kebangsaan Bumi Putra. Okay, nama penyiasat data Ustaz Muhammad Faizal bin Muhammad Yassin. Okay, ni email dia. Okay, nombor telefon Ustaz Faizal. Ini telefon bini saya ni. Macam mana boleh masuk ke situ? Okay, baik. Ustaz Faizal, nombor telefon apa? Lupa lah. 01 011 011 3928 3928 4628 628 628. Okey, ni nombor telefon. Okey, tolong upload. Okey, status account yes, level 2 ni tak apa, tak ada masalah. Okey, maklumat ni pun tak ada apa, ni memang di auto benda ni. Okey, kod jabatan, okey, pastikan semua clear. Kod PPD Y014 kena semak kat situ. Kod sekolah, ni semua benda ni dah auto dah. Okey, alamat sekolah tolong update. Okey, kod ada yang berubah ke? Okey, tolong update. Nombor telefon sekolah ni nanti kena update ni. Okey. Okey, tak apalah. Sekolah kita letak dulu apa-apa dulu. Tak dulu mana-mana. Nanti kena edit balik Ustaz Faizal Nanti edit semula. 35368110 ni tak dipakai ni. Ni sekali contoh je. Okey, saya tak ingat nama tu. Okey. Kemudian jenis sekolah SK, lokasi sekolah, status aliran perdana. Kalau contohnya dia merupakan sekolah ada PPKI, tolong pilih perdana dan PPKI. Okey. Kalau contohnya perdana sahaja. Macam Bumi Putra je ada PPKI, so PPKI. Okey, kita tak ada SKPK, kita perdana dengan PPKI saja. Okey, clear setakat itu? Okey, dah clear kat situ, tekan simpan maklumat. Okey, simpan maklumat. Okey, simpan maklumat. Okey, berjaya. Okey, selesai. Bila dah berjaya, dia keluar ke muka surat ini. Okey, dia keluarlah nama penyiasat sekolah apa semua. Okey. Semua dia keluar. Enrollment murid pun sama juga, dia akan keluar. Ini semua mengikut yang terkini lah ni. Okey. Okey. Okey, benda-benda ni. Kemudian dia kata apa tadi? Dia kata pergi kepada download data. Okey, download data. Okay. So download data tu kat mana? Kat tepi ni. Tekan kat sini, download data. Okey, dia kata apa? Download murid. Okey, murid. Okey, so cara dia adalah bagaimana? Nak mudah, downloadlah semua sekali apa yang ada kat situ. Okey. Macam saya, Jekov murid perdana khas dengan sekolah. Download. Okey, download. Okey, download. Download. Okey, baik Okey, dah download. Okey, boleh faham setakat ni?
Ada yang tak faham tak? Saya faham semua Okay. Okay, lepas dah download semua. Okay. Lepas dah download siap-siap semua. Okay, biarkan dekat situ. Tutup balik. Tutup. Okay, tutup benda tu. Okay, dah tutup. Okay, sekarang ini barulah pergi kepada Allahumma salli ala Muhammad, install tapak. Okay, install tapak saya bagi kat Telegram. Okay, saya bagi kat Telegram. Saya bagi kat Telegram tapi saya buka saya punya dulu lah. Nanti korang boleh buka dekat sini sendiri saja. Okay, nanti install. Okay, Tapak lama nak kena buang ke? Tapak lama tak perlu buang. Dia install je balik. Nanti dia akan uninstall yang lama, dia akan auto masuk yang baru. Okay. Okay, ni tapak. Tapak pelaporan. Dia ada dua Ada tapak pelaporan dengan patch. Kena install dulu. Memula isi pelaporan tu dulu. Okay, saya hantar dulu ini kat dalam grup. Okay, dia tengah send. Okay, sementara nak tunggu benda tu nak siap berpusing dan siap. Okay, dah laju. Satu dah sampai. Okay. Line hari ni sangat bagus. Okay, sikit lagi. Okay, dua-dua dah saya hantar kat dalam Telegram. So, download kedua-dua itu dan install. Pastikan install pelaporan yang Oktober 2020 atas tu dulu. Baru install patch. Okay, clear So, katakan semua dah install. Okay, semua dah install dah. Bila dah install, alright, ini pula cara dia. Okay, cara yang berikutnya adalah kita buka tapak yang telah kita install itu. Okay, sebentar ya. Okay, kita buka. Saya share screen dulu. Okay, kita install. Sekejap. Okay, kita install dulu. Okay, katakan dah install. Okay, saya dah install Katakan semua dah install Dah saya install. Pastikan nak install tu saya ulang semula kena 32 bit dia punya Office, jangan 64. Kalau 64 bit dia takkan jadi macam ni. Nampak tak? Dia takkan jadi begini. Dia tak ada keluar tulisan macam ni. Dia tak ada. Dia hijau je semua. Kalau nampak hijau je semua, itu tanda 64 bit lah tuan-tuan dan puan-puan punya Office. Tapi kalau contohnya dia 32 bit, dia akan keluar sedemikian rupa. Okay. Okay, jadi bila dah install dia akan keluar benda yang sama juga. Okay, kod sekolah pengguna, kata laluan pengguna. So kosong, semua tak ada. Okay. So cara dia bagaimana? Okay, import gabung data maklumat asas sekolah. Ini import data pelaporan ni. Benda yang pertama kena buat adalah tekan kat import gabung data maklumat asas sekolah ni. Teruskan, kemudian pilih lokasi. Okay. Pilih lokasi import. Okay, pilih lokasi import. Okay, kat mana saya simpan Kat download. Download. Telegram desktop. Mana pula pergi benda tu? Telegram Jacob. Telegram desktop kan ni sikit sampai di. Sekejap, sebentar cari balik. Mana pula pergi benda tu? Oh, dia tak keluar. Dia kena simpan dalam folder dah download tu kena simpan dalam folder dulu tuan-tuan. Kalau tak simpan dalam folder tak boleh baca punya. Okey, maklumat asas sekolah. Maklumat asas sekolah. Okey. Sebentar ya. Okey, so ulang balik. Okey, pilih lokasi import, pergi dekat desktop. Nampak Okey, pastikan masuk dalam folder boleh dibaca. Okey, tekan okey. Import. Oh, salah pula dah. Tengok lama tak buat pun jadi salah. Oh, patutlah tak paste. Astaghfirullahalazim. Macam betul. Okey, sebentar. Sorry. Okey, baik. Bismillah saya buat. Okey, cara dia adalah pilih lokasi import, kemudian pergi dekat desktop. Saya letak maklumat sekolah. Okey, boleh masuk tak?
Okey, proses selesai. Okey, dia keluar kat sini, proses selesai. Okey. Jadi pastikan bila dah download kita punya data tadi tu, letak kat dalam satu folder. Kalau tak letak dalam folder, tak boleh baca file txt tu. Dia kena letak dalam folder, letaklah maklumat asas sekolah. Okey, boleh faham kat situ Okey, proses selesai tekan okey. Dia akan balik kepada sini. Jadi YBE 1401 dia terus auto detect lah maklumat sekolah saya tadi. Okey. So macam biasa, bila dah keluar ada perkataan kod sekolah dekat atas ni, tandanya maklumat asas sekolah tu dah masuk ke dalam tapak pelaporan. Macam biasa, password untuk masuk ke dalam tapak offline ni adalah BPI Jacob. Okey. BPI Jacob. Okey, saya letak dia punya ni lah dekat sini Okey, saya type kat mesej ni. Password login offline BPI Jacob. Sama je, ini dah berapa tahun dah. Bertahun-tahun dah benda ni sama juga dia punya password. Okey. Okey, saya type kat situ password login offline dekat tapak tu adalah BPI Jacob. Guna untuk jadi nak masuk ke dalam tu kena pakai BPI Jacob baru boleh masuk. Okey. Okey, bila dah masuk, pastikan dia punya maklumat regional setting komputer ni kena betul lah. Maksudnya kalau dia betul, tekan teruskan saja. Okey, jadi dia akan keluar begini. Okey, boleh faham So ini nanti Ustaz Faizal kena tukar ni. KP, Ustaz PE semua kena ubah balik. Yang nama orang yang penting-penting ni semua kena tukar. Okey, baik. Okey, pastikan semua clear. Ini tak betul lagi ni. Ada yang silap lagi ni. Ini sebagai contoh saja. Okey, lepas dah clear kat sini. Okey, lepas dah clear dekat sini, benda pertama yang Ustaz Ustazah kena buat adalah pergi dekat convert data murid APDM. Okey, convert data murid APDM. Alright, okey. Okey, ni tak ada lagi budak ni. Yep. Kena upload data lagi ni. Import data keseluruhan. Okey. Bila dah Allahumma salli ala Muhammad, bila dah kita dah selesai yang tadi tu, kita dah selesai masuk ke dalam kita punya tapak, pergi kepada import data keseluruhan. Import data keseluruhan tu mana? Data Jacob TXT yang murid tadi tu. Okey. Yang murid kita dah ambil tadi tu, itu yang kena masuk. Okey. So, bagaimana cara dia? Okey, sebentar Okey, file txt tu pun kena letak kat dalam folder. Nama dia adalah data murid. Okey, pastikan data murid tu masuk kat dalam inilah dalam file tu. Sekejap saya buat contoh dulu. Okey, baik. Jadi cara dia adalah pastikan data murid dengan data sekolah tu asingkan. Masa kita download tadi asingkan. Satu maklumat asas sekolah, satu lagi data murid. So, tekan dia dekat import data keseluruhan. Kemudian pilih lokasi import. Okey, tengok dekat desktop tu, dia tulis kat sini data murid. Data murid tu yang tadi saya download tadi tu. Yang TXT murid tu. Okey, kemudian tekan OK. Import. Tak masuk pula dia. Kelemahan sistem, tuan-tuan. Okey, sebentar dulu. Okey, dia masuk Okey, pastikan tuan-tuan dan puan-puan dalam folder data murid tu, okey, pastikan kena letak juga dia punya Jacob sekolah. Okey, sebagai contoh saya tunjuk kalau tidak nanti ada terlepas pandang ni. Okey, sebentar dulu. Saya stop present dulu. Okey, pastikan kena letak dia punya share screen dulu. Okey, pastikan dekat sini data murid ni, dalam data murid ni, okey macam tadi kita upload tadi pakai maklumat sekolah kan? Maklumat sekolah kan? Benda ni kan? Saya dah paste dah. Okey. Data murid ni pastikan ada Jacob murid dengan Jacob sekolah. Kalau contohnya Jacob sekolah tak ada. Contoh saya letak kat luar. Ada Jacob murid saja. Dia tak boleh baca. Sebab tu dia tulis tadi pastikan directory yang betul. Jadi mesti kena ada Jacob murid dengan Jacob sekolah sekali dalam ni. Baru dia boleh masuk. So bila dah masuk dia jadi macam ni lah. Bila dah masuk dia jadi macam ni. Okey.
Dia dah jadi dia, macam ni, dia dah masuk, kita terus masuk BPI Jacob. Kan? So bila kita tengok convert data APDM, murid tadi dah masuk semua dah. Nampak? Murid-murid semua dah masuk. Boleh faham Boleh faham tak setakat ni? Siapa yang tak faham? Kalau siapa yang tak faham, nanti saya bagi slide. Nanti boleh tengok balik. Okay? So dia dah masuk dah. Sebab apa? Tadi data murid dan data sekolah tadi dimasukkan sekali. Makna katanya mula-mula sebelum kita masuk dalam tapak, kita kena import data data sekolah untuk masuk dalam tapak. Lepas dah masuk data sekolah dalam tapak, baru boleh baru keluar dia punya apa nama ni? Dia punya kod sekolah. Kod sekolah yang tadi tu. Okey. Dekat menu utama contoh saya log out balik. Saya log out balik, saya buka balik. Okey, contoh nak saya buat ni. Okey, kita tekan dulu. Okey. Tadi sebelum ada benda hitam ni, kod sekolah ni dia kosong kan? Okey, sebelum dia kosong tu kita kena import data maklumat sekolah. Macam saya sebut tadi, masukkan folder data sekolah dahulu, kemudian baru import masuk. Bila dah import masuk, dia terus keluar yang warna hitam ni. Dia keluar yang warna hitam ni. Maksudnya kod sekolah ni. Okey, kod sekolah dah keluar. Bila dah ada kod sekolah ni, tandanya kita dah boleh masuk dalam sistem. Okey. Okey, type BPI Jacob, masuk. Teruskan. Okey. Kemudian teruskan. Okey, jadi sekarang ni data sekolah dah masuk. Lepas dah masuk data sekolah, yang kedua kena pergi dekat import data keseluruhan. Kat mana nak cari import data keseluruhan? Sama juga. Pakai Jacob sekolah dengan data murid TST tadi. Sama juga import data keseluruhan. Sekolah macam mana? Okey, cara dia adalah pilih lokasi import yang saya sebut tadi. Dekat desktop saya letak tadi. Data murid tadi. Yang mana dalam data murid tadi ada Jacob sekolah dengan Jacob murid, saya tekan OK. Jadi dia pun masuk. Tekan import dan masuk. OK. Sebab kalau saya masuk ni jadi bertindan pula. So tekan itu, tekan import dan gabung data, dia akan terus masuk. Bila dah import data masuk, dah OK, dia kata proses selesai. OK. OK. Bila kita tengok pergi kepada proses yang ketiga, iaitu convert data murid APDM. OK, convert data murid APDM, dah ada nombor dah budak-budak tu. Dah ada senarai dah. Tadi kosong kat sini. Okay, tadi kosong kat sini. Bila kita dah masukkan dalam tapak, dia terus ada dekat sini. Yang peliknya, dekat sini, darjah 1 kosong. Sekarang darjah 1 jadi kosong. Seperti yang saya cakap tadi, tapak yang lepas masuk Oktober 2020 dahulu, dia bila kita download, dia akan jadi budak tahun 1 jadi tahun 2, tahun 2 jadi tahun 3, tahun 3 jadi tahun 4, tahun 4 jadi tahun 5, tahun 5 jadi tahun 6, dan tahun 6 tu dia keluar terus. Jadi sekarang ni kat sekolah saya, inilah kat sekolah tuan-tuan dan puan-puan dia jadi begini. Yang tahun lepas punya 2020 dah jadi tahun 2 dan berikutnya. So sekarang ni APDM darjah 1 jadi kosong. Okey, bagaimana cara untuk kita nak masukkan data APDM tahun 1? Okey, cara yang berikutnya pula. Tolong take note Cara yang berikutnya adalah pergi dekat APDM. Okey. Pergi dekat APDM. Mana APDM? Okey. Pergi dekat APDM sekolah masing-masing. Okey. Boleh nampak saya punya share screen ni? Ada tak nampak? Lambat pula line. Saya share sekali. Okey, kita share sekali pangkalan data murid. Aduh, line slow hari ni. Okey, ada yang nak tanya sebelum kita nak buka kepada pangkalan data APDM? Setakat ni. Mohon respon sikit kawan-kawan. Clear setakat ni? Ada yang tanya tak? Setakat ni faham ke tidak? Mohon respon. Clear? Oi, Naim clear. Oi, tahan ni. Hebat dak baru ni. Power lah. Tanya. Baik. Kalau Naim clear, saya yakin yang semua clear lah. Okey. Okey, data memang lambat lah. Pangkalan data kita tengah busy sekarang. Maybe lambat. Saya punya line kuat ni. Tak patut ni. Okey, tahu kan semua APDM kan? Siapa kat sini tak tahu APDM? Ustaz Naim tahu tak APDM kat mana? Nak cari APDM, tahu tak? Biasa buka APDM tak? Ustaz Naim? Tahu. Oh, bagus cikgu kan. Allahumma salli hormat, line sangat slow Oh.
Ke ada yang boleh dah boleh buka? Ada tak yang kawan-kawan yang boleh buka? Saya tak boleh buka. Slow. Faizal boleh buka Faizal? Ustaz Faizal. Boleh buka data PDM? Ke line slow juga? Bukan line slow ni sebenarnya. Saya PDM ni yang pukul 3 ni yang salah. Server ni. Server dia kan? Server dia slow lah. Okay, alright. Tak apalah, sementara dia tunggu buka. Saya nak tanya kepada kawan-kawan, siapa yang tak tahu cara nak download APDM? Ke semua tahu cara yang sama? Maksudnya kita pergi dekat, okay dah cun. Okay, baik. Okay, jadi nampak saya punya skrin ni? Nampak? Nampak. Nampak okey, baik. Jadi sekarang ni, sekarang kita nak pergi isi yang tadi ni. Yang tadi ni kan kosong kan. So macam mana kita nak isi yang kosong ni supaya dia ada nombor. Jadi maknanya kita nak ambil data budak tahun 1 tahun 2021 ni nak masukkan ke dalam APDM. Saya nak ulang semula. Untuk APDM hanya tahun 1 sahaja yang perlu di-upload. Okay, di-upload ke dalam tapak ini. Yang tahun lain tak payah. Tahun lain tu je kita ambil yang data yang tadi kita download dekat portal EJCOF. Okay. So cara dia adalah kita macam biasa, ini password ini kena ambil dekat sekolah masing-masing. Okay, tolong ingat kena ambil minta dekat PKHAM sekolah masing-masing. Jangan minta dekat guru kelas. Okay, saya ulang semula kepada guru-guru ambil untuk isi untuk download kita punya data APDM tahun 1 ni kena pakai password sekolah, bukan password guru kelas. Kalau pakai password guru kelas tak boleh masuk. Okay, so kena pastikan sekolah anda punya password daripada PKHAM kena ambil. Saya ulang ambil dekat PKHAM, PKT ke ataupun bertakbir lah. Baru kita boleh dapat. Kemudian bila dah masuk kita buka. Buka pun slow. Tunggu dulu. Okay, sekarang je dah buka. Baik, bila je dah buka, alright, bila je dah buka, pergi dekat data /padam murid ni. Pergi tekan kat sini. Okay, untuk kita download yang tahun 1 punya tadi. Okay, sekarang je dah ada tahun 1 sampailah ke PPKI. Okay, jadi tahun 1 ni macam biasa. Okay, tahun 1 ini pergi dekat muat turun tepi ni. Nampak ni? Muat turun tepi ni. Teks ni. Bukan Excel Teks ni. Tekan teks. Klik teks. Okay, dia dah download. Okay, dia dah download. Bila dia dah download, alright, bila dah download, macam biasa, keluarlah logout balik. Logout balik data APDM. So sekarang ni kita dah ada data tahun 1 tadi. Okay, kita logout. Okay, setelah logout, alright, bila dah logout, okay, pergi dekat tempat simpanan tadi. Okay, kat download tadi. Okay, dia dah ada ni. Nampak ni? Murid tahun 1 D1 2021. Okay, benda ni. Okay, renamekan dia kepada D1. Tolong ingat step ni jangan tertinggal step. Renamekan dia kepada D1. Okay, kemudian pergi dekat desktop, buat folder, tekan type D1 juga. Okay, dah buat folder dekat desktop D1, ambil yang kita dah download tadi, masukkan ke dalam folder D1. Clear. Jadi kat dalam D1 ni ada D1. Maksudnya tahun 1 punya tu. Okay, setakat ni clear Okay. Al-uskut alamatur redha. Kalau diam tu tandanya redha, maksudnya faham lah tu. Okay. Baik. Jadi setelah itu, kita pergi kepada kita punya tapak offline tadi. Alright, ni kita cara dia. Okay. Cara dia bagaimana? Browse. Okay. Browse. Pergi dekat desktop tadi. Tekan dekat D1. Tekan OK. Okay. Dah tekan OK. Maka tekan dekat APDM D1 ini. Nampak ni? APDM D1 ni tekan. Klik. Proses selesai. Alhamdulillah. Sudah masuk. Okay. Sudah masuk. Okay. Boleh faham setakat ini? Boleh masak? Boleh masak. Boleh faham Saya minta respon. Boleh faham ke tidak semua? Ya. Okay, clear Tahun 1 Alhamdulillah. Apa dia? Tahun 1 je ke? Tahun 1 saja tuan.
Tahun 1 saja, tahun lain tak payah. Okey. Kalau ada perubahan murid keluar tukar sekolah masuk. okey. Itu yang kita nak masuk. Kita nak pergi kepada peringkat berikutnya. Okey. Alright, okey. Okey, tolong baca kat tepi ni. Apakah itu proses convert data dari APDM? Proses ini bertujuan mengambil data terkini, okey. Okey, mesti dilakukan secara aliran demi aliran. Dalam masa yang sama, user mesti melihat dan mengambil perhatian serius dengan jumlah data sebelum dan selepas proses convert dilaksanakan. Jadi benda ni kena ambil tahu, okey. Baik. Jadi kat sini ada murid pindah keluar kat sini, boleh tekan hapus murid ini. Boleh tekan hapus murid ini. Okey, hapus murid ini maksudnya nanti kita akan semaklah satu persatu. Kita akan semak satu persatu. Sekiranya ada murid-murid yang dah keluar tapi dia ada lagi. Tak apa, jadi masalah. Okey. Kemudian bila dah selesai semua ni, okey, data D1 sampai D6 dah sampai tahun 6 dah clear, kita pergi kepada menu utama. Baik, ini adalah yang berikutnya. Tolong take note. Okey, selepas selesai semua, kita dah upload semua data budak-budak. So sekarang ni adalah kita hendaklah pergi dekat kemaskini maklumat murid. Benda yang sama juga biasa kita buat. Okey, kemaskini maklumat murid. Tekan kemaskini maklumat murid. Subhanallah, ini yang perlu diselesaikan. Okey. Ini yang perlu diselesaikan. So, pergi dekat D1. Tengok kat sini yang ralat ni. Nampak ni? Yang ralat ni perlu diselesaikan. Okey. Perlu diselesaikan. Sebelum nak tengok yang ralat tu, walaupun yang bawah ni okey. Okey. Walaupun yang bawah ni okey. Nampak kat sini. Dia punya kelas semua tak betul nama. So, ini semua kena ubah ni. Nampak ni, satu jujur dah betul dah. Satu yakin dah betul dah. Okay. Cuma di darjah 2 je jadi satu jujur lagi. Satu yakin. Ini nanti semua kena ubah. Okay. Semua kena ubah. Pastikan dia ubah. Cara dia kat mana? Macam biasa. Utility tukar nama kelas. Utility tukar nama kelas. Contohnya kod darjah 2. Jadi darjah 2. Nama kelas asal dalam Iplaran Jacob ditulis tadi apa? Katakan dia tulis satu jujur. Macam tadi. Tengok tadi kan. Dia tulis satu jujur. Tekan satu jujur. Kemudian tukarkan kepada yang sebenarnya 2 sabar. Contohnya. Okay, katakan macam satu sekolah tu dia ada banyak kelas. Katakan bila kita nak semak kemaskini data murid tadi, dia punya nama kelas tu tak betul, tolong tukar nama kelas dahulu. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tukar nama kelas tadi, insya-Allah lah memang akan bertindan lah nama budak nanti dan hilang budak akan berlaku. Kehilangan budak akan berlaku. Sebab apa? Kelas tak sama dengan nama dia. Silap nama budak boleh jadi 2. Okay. So kat sini utility tukar nama kelas ni lah untuk kita ubah tadi. Yang darjah 1 tahun lepas tadi dah jadi darjah 2, tukar nama kelas je supaya dia jadi cantik lah dia punya dia punya data tu jadi cantik. Senang kita nak cari budak. Okay. Okay. Kita tengok lagi kat kemaskini maklumat murid. Okay. Ini kena ubah Tolong saya perhatian kepada guru-guru kelas. Kalau contohnya dia satu kelas tak ada masalah. Katakan dia ada 2 kelas jadi banyak. Jadi pastikan tolong selesaikan nama kelas ni dahulu. Pastikan sama. Darjah 1, satu jujur mesti sama. Bila tahun lepas tahun ni dia jadi 2 sabar. So dia kena jadi 2 sabar. Kena ubah benda-benda ni bagi selesai. Baik, sekarang ni apa yang perlu kita buat setelah kita selesai dia punya nama kelas ni dah ditukar, dah cantik dah. So katakan dah tukar semua kan. Okey, pergi dekat D1. Okey, katakan satu jujur, pergi dekat profil murid. Inilah yang kena diisi. Macam sekolah-sekolah yang murid-murid dia terlibat dengan Jacob. Okey. Setakat ni semua sekolah yang selain daripada SJK, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, semua ambil bahasa Arab. Ada yang tak ambil bahasa Arab tak? Saya nak minta respon. Ada tak yang tak ambil bahasa Arab? Sekolah dia, sekolah mana? SK Jangkar. Jangkar tak ambil bahasa Arab Maksudnya tak ada bahasa pilihan lah ke bahasa Iban? Bahasa Iban je. Okey, maksudnya kalau bahasa Iban tu dia tidak terlibat Jacob lah macam biasa Kalau sekolah-sekolah yang tidak murid bukan Islam yang tidak ambil bahasa Arab, maka dekat sini tolong pilih tidak terlibat. Katakan macam ni Afan Uzain ni, contoh yang budak yang bernama Adrian Chivalet Bitga, anak Jerry Angus ni, katakanlah dia ambil bahasa Iban contoh macam sekolah saya tak, dia semua terlibat. Jadi pastikan dia tidak terlibat, letak kosong. Okey, pilih kosong. Supaya apa? Supaya data tu jadi betul lah. Melainkan kalau sekolah dia budak bukan Islam ambil bahasa Arab, maka tak payah nak pening-pening, type dia semua keterlibatan Jacob, tekan ya.
Jadi semua ya. Pastikan step ni tolong betul. Tolong tengok keterlibatan program Chekhov. Maksud keterlibatan Chekhov, Ustaz Naim saya fokus Ustaz Naim. Ustaz Naim paling baru kat sini. Okey, masuk keterlibatan Chekhov, Ustaz Naim, SK Sebiris, budak ambil bahasa Arab ke bahasa Iban? Bahasa Iban. Okey, baik. Kalau bahasa Iban maksudnya Ustaz Naim macam contoh Ustaz Naim punya sekolah budak-budak dia tak ada ambil bahasa Arab. Maksud dia kat sini budak-budak Iban tu tak ambil lah, tak ambil bahasa Arab, so tak perlulah dia terlibat dalam program Chekhov. Kalau contohnya terlibat program Chekhov, maka status keterlibatannya adalah ya. Saya rasa ni benda ni semua maklum. Baik, sekarang ni cara pengisian. Pastikan ini contoh darjah 1, nanti tuan-tuan dan puan-puan kena semak daripada darjah 1 hingga tahun 6. Sebab apa? Kita nak tengok ada tak budak yang dah pindah ke apa, jadi kita boleh tengok dekat sini satu persatu. Okey. Jadi macam biasa, agama pilih. Kalau contohnya budak Islam, dia pilih Islam. Okey, pertama sekali tengok keterlibatan Chekhov. Kalau terlibat, ya. Kalau tidak terlibat, tidak. Okey, kaum Melayu macam biasa. KCJ. KCJ ni macam biasalah. Kalau apa? Kalau contohnya dia masih KCJ, dia budak ni lemah lemah jawi, tekan ya. Kalau tak lemah, tekan kosong. Okey. Kemudian pilih bahasa macam biasalah budak-budak ni. Kalau contohnya dia terlibat Chekhov, dia akan ambil bahasa Arab. Okey, budak Islam akan ambil bahasa Arab, budak bukan Islam akan ambil bahasa Arab. Sekiranya dia tidak terlibat dengan Chekhov, okey, kalau dia tidak terlibat dengan Chekhov, macam biasa saya nak ulang semula, pergi hapus semua budak bukan Islam itu. Okey, cara dia bagaimana? Okey, saya ulang balik Kita pergi menu utama balik. Okey. Okey, baik. Okey, nampak sini. Hapus bukan Islam di SJKC dan SJKT. Okey, baik. Ini untuk SJKC dengan SJKT. Katakan dekat sekolah tuan-tuan dan puan-puan, budak-budak tak ambil bahasa Arab. So, kena hapuskan dekat sini juga. Okey. Kalau contohnya dah klik dekat sini, dia tak hapus, budak yang tidak terlibat dengan Chekhov ni tak hapus, maka kena pergi dekat bahagian kemaskini maklumat murid. Okey, contohnya kat darjah 1 ni. Contoh darjah 1 Contoh kat darjah 1. Okey, hapus dekat sini. Okey, contohnya siapa nama dia? Andrea nak. Contoh tekan hapus kat sini. Okey, boleh hapus dekat sini. Sila buka fungsi restore data murid untuk mengembalikan data murid yang telah dihapuskan. Okey, contoh kat situ. Okey. Kalau contohnya tersalah pun sama juga. Pergi dekat bahagian restore data murid untuk kita restore balik. Kita restore balik. Contohnya kat sini restore data murid saya dah buang tadi. Okey. Kalau contohnya nak hapus, tag hapus. Kalau contoh tak nak hapus, nak restore balik, nak betulkan balik, tekan restore. Jadi dia akan pergi balik. Budak tu akan ada balik dekat apa nama ni kelas tadi. Kelas tadi yang kita tersalah tekan tadi. Okey. Okey, kita pergi kepada cara pengisian. Okey, profil murid Okey, selesai kat situ untuk budak Islam yang budak bukan Islam yang tidak terlibat dengan Chekhov ni. Maksudnya kalau dia bahasa Iban, hapus dia tersiap-siap. Tinggalkan budak Islam sahaja dalam data. Tapi kalau contoh sekolah itu budak-budak bukan Islam ambil bahasa Arab, jangan dibuang. Kita kena isi data-data dia. Macam sekolah saya, kesian Ustaz Faizal, banyak dia kena isi. Okey, banyak pahala Ustaz Faizal. Okey. Baik. Jadi ni contoh SKB Putra. Okey, contohnya contoh kita ambil Afan Uzai ni. Kita ambil contoh dua contoh lah. Satu budak Islam dengan budak bukan Islam. Okey, untuk budak Islam, contohnya Afan Uzai ni, okey, KCJ katakan dia dia masih lemah. Tahun 1 kebanyakan dia masih ada yang lemah kan. Okey, katakan dia masih KCJ. Okey, pilihan bahasa Arab. Status murid, okey, status murid pilih dia murid normal menguasai dengan baik. Nombor 4 pastikan budak-budak selain daripada PPKI sahaja dia ada kod masing-masing. Okey. Sekolah yang ada PPKI sahaja dia akan ada 4, 5, 6, 7 yang macam-macam tu, SKPK tu. Kalau contohnya sekolah kebangsaan macam biasa, saya nak tekankan pilih murid normal menguasai dengan baik. Okey, kemudian mana pergi dia punya slide tepi ni? Slider tepi. Nampak? Tak ada slider tepi lah. Okey. Sebentar Okey, kemudian kategori murid berkeperluan khas, tulis tidak berkenaan. Okey, status masalah pun sama juga, tidak berkenaan. Ini untuk budak SK
Untuk budak SK, bukan PPKI maksudnya budak normal lah. Okey. Kemudian kod KSSR hanya budak PPKI sahaja ada D1, D2, D3 sampai D6. Okey. Kalau budak perdana tidak berkenaan. Saya tengok ini sentiasa bermasalah. Okey, saya nak ulang semula kod KSSR pastikan letak TB tidak berkenaan, bukan D1 sampai D6. D1, D6 tu hanya budak PPKI sahaja. Okey, boleh faham Okey, boleh faham tak setakat ni? Untuk budak Islam perdana. Okey. Faham Okey, boleh faham Faham tu? Korang online ke tidak Cakap seorang-seorang rasanya. Faham Okey, faham. Allah Munirah. Thank you Munirah. Okey, baik. Alright, sorry petang-petang sikit kan. Biasalah tu. Okey, baik. Okey, contoh kalau budak bukan Islam pula. Contoh kita ambil Adrian. Sama juga pilihan dia. Katakan dia budak Kristian. Pilih dia Kristian. Okey. Kaum ni dah auto dah ni. Tapi kalau perasan kan dia ada kosong kat sini. Bila dia ada kosong kat sini, kalau contohnya kita tak klik dia balik kepada bidayuh. Contoh bidayuh dia bidayuh, dia tak keluar tulisan bidayuh kat sini, dia akan jadi ralat. Jadi saya nak pastikan, saya nak ulang semula, pastikan kena keluar benda-benda ni. Tulisan-tulisan ni kena keluar juga. Jangan dia tak ada ni, dia bukan keluar bidayuh ni. Dia mesti kod. Kod saya ulang semula, dia mesti kod. Kalau dia bidayuh dia akan keluar kod, baru dia keluar kat sini. Okey. Pastikan dia kena ada dia punya tulisan dekat sini. Kalau tak ada tulisan nanti dia akan jadi ralat. Jadi kena isilah, okey. Okey, Adrian, okey, kemudian KCJ dia tidak terlibat. Okey, pilihan bahasa dia bahasa Arab, okey. Status murid macam biasa dia akan menjadi murid normal. Okey, berikutnya dia punya kategori murid berkeperluan khas pun tidak, dia tidak berkenaan. Okey. Okey, seterusnya dia punya kod status masalah pun sama juga. Adrian ni pun dia tidak berkenaan sebab dia budak perdana. Okey, kod KSSR pun sama juga, tidak berkenaan. Okey, boleh faham Ini yang membezakan perdana dengan PPKI. So selesailah kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena isilah semua benda ni, darjah 1 terutamanya, dan untuk darjah 2 sampai tahun 6 sekadar buat semakan saja. Sekiranya ada budak tu dah keluar ataupun dia dah berpindah, buang budak tu. Okey, supaya dia tidak masuk kat dalam kita punya tapak pelaporan ni lah. So itu adalah benda yang perlu tuan-tuan lakukan. Selepas itu dah kemaskini maklumat murid, okey, daripada darjah 1 hingga tahun 6 barulah pergi kepada kemaskini data jawi. Okey, kemaskini data jawi macam biasa juga. Kat sini ada dua, perdana dengan PPKI. Kalau PPKI dia akan isi di PPKI. Kalau perdana dia akan pilih pada perdana. So contohnya perdana darjah 1 contoh Okey, 1 jujur teruskan. Okey, macam biasa pilihlah tahap budak tu macam mana. Katakan Afan Uzair ni dia tahap 3. Okey. Okey, tahap 3. KCJ ke okey. Pastikan dia akan keluar kat sini tarikh ni. Kalau contohnya dia tak keluar tarikh nanti dia akan jadi ralat. Pastikan tarikh mesti kena keluar. Contohnya kalau isi 2, contoh 2 kena isi 2 ya. Dia akan keluar tarikh kat sini. Okey. So tolong tahulah tahap-tahap ni mengikut PPD kita. Okey, tolong study pasal PPD baru kita boleh tahu tahap penguasaan budak macam mana. Ini untuk jawi. Okey. Okey, lepas selesai tahun 1 dah selesai sehingga tahun 6 selesai jawi, pergilah pula kepada kemaskini data Al-Quran. Al-Quran ni sangat penting. Tolong take note, okey. Okey, Al-Quran saya ulang semula Untuk Al-Quran, baik kita tengok sama-sama. Baik, untuk Al-Quran, okey, katakan budak itu Iqra. Okey, budak itu Iqra. Okey, kalau sekiranya dia di Iqra 1 hingga Iqra 6 katakan. Iqra 3 katakan. Klik 3, muka surat ni tak perlu isi. Tak perlu muka surat Quran tu isi. Tak perlu Tak payah cari dekat muka surat Iqra tu, tak perlu isi. Kosongkan sahaja. Sebab dia Iqra. Katakan dia Iqra, tak perlulah isi muka surat Quran. Melainkan dia sudah Al-Quran. Kalau Al-Quran, baru Ustaz-Ustazah isi muka surat dia berserta dengan juzuknya. Sebab kalau Ustaz-Ustazah klik dia Iqra 3. Lepas tu Ustazah letak dia muka surat, nanti dia akan jadi ralat. Okey. Dia akan jadi
ralat. Ini yang saya maklumkan lah. Saya telah dimaklumkan masa taklimat hari tu. Jadi untuk Iqra, pastikan isi sahaja di Iqra berapa, kemudian dah selesai. Dia dah kemas kini dah. Tak perlu isi muka surat. Melainkan kalau dia sudah Al-Quran, maka letaklah muka surat. Kalau dia khatamlah. Selesailah 604. Dia tak ada keluar apa-apa lagi dah. Okay. Ini untuk Al-Quran. Selesai isi tahun 1 sampai tahun 6, pergi kepada berikutnya iaitu isi kemas kini data bahasa Arab. Sama juga data bahasa Arab, sama juga dengan Jawi. Okey, dia menggunakan konsep PBD. Sama juga, katakan dia dapat tahap 4 contoh. Okey. Tahap 4. Sebab apa Afan Uzai ni dia ada kat sini? Sebab saya dah kemas kini data. Saya dengan Adrian dia dua orang je. Kalau contohnya Ustazah tak kemas kini tahun 1, dia tak keluar nama kat sini. Okey. Okey, katakan dia 4, dia terus auto keluar kat situ. Tarikh kat sini. Pastikan keluar tarikh kat sini. Kalau tak keluar tarikh nanti dia dari ralat. Okey. Sama juga tahun 1 hingga tahun 6, selesaikan dia punya bahasa Arab. Okey. Selesai sahaja pengisian bahasa Arab, pergi kepada wudu. Wudu pun sama juga. Benda yang sama. Okay. Klik-klik sahaja. Okay. Benda ni sama juga. Mesra alam. Sama lah. Dia bertahun-tahun. Pastikan lepas dah klik. Dia ada dua saja. Menguasai dengan belum menguasai. Katakan dia menguasai semua. Contoh menguasai semua. Pastikan klik betul-betul. Kalau siapa yang tak nampak tu pakai spek mata. Saya ni dah mula dah tak nampak dah tu. Okay. Dah kurang-kurang nampak. Sebab kecil sangat. Okay. Pastikan dia punya tarikh keluar dekat sini. Kalau tak keluar tarikh, maknanya dia akan jadi ralat. Bila ralat nanti, itu yang kelang kabut nak cari tu. Ada sahaja yang tak lengkap. Okay. Sebab kalau ralat, kita tak boleh nak export data. Kita tak boleh nak export data. Selesaikan sama juga tahun 1 hingga tahun 6. Bagaimana justifikasi Ustaz dengan Ustazah nak tahu budak-budak ni menguasai ataupun tidak, terpulang kepada kaedah masing-masing. Ustaz-Ustazah je yang mengenali anak murid Ustazah. Kalau Ustaz-Ustazah ada buat KBS solat, maka bolehlah isi benda ni. Kalau contoh tak buat, itu kena tanya ke, buatlah apa kaedah pun, yang penting benda ni perlu diisi. Okay? Ikut kaedah masing-masing, ikut metodologi, cara pengisian masing-masing. Ustaz-Ustazah je yang tahu cara pengisian murid-murid masing-masing kan, tahu murid-murid kita tahap mana. Okey, selesai untuk untuk pengisian untuk data wuduk. Sama juga dah habis data wuduk, pergi dekat solat pelakuan pun sama juga, isi benda yang sama. Okey, darjah 1 hingga tahun 6 kena isi. Kliklah semua benda ni sampailah keluar tarikh kat sini. Selesai isi sama juga, pergilah balik dekat solat bacaan pula. Tekanlah solat bacaan. Okey, dah isi tahun 1 hingga tahun 6. Okey, pun sama juga, pastikan tarikh kat keluar, kena appear kat tepi ni. Kalau tak keluar, nanti dia akan jadi ralat. Okey, selesai itu. Okey, dah selesai itu. Selesailah dia. Habislah dia kat situ. Okey, jadi yang perlu diisi adalah apa? Benda yang pertama tadi, yang kat luar tadi, yang online ke offline dah masuk, kemas kini maklumat murid. Kena ikut step ni. Kemas kini maklumat murid, kemudian masuk data Jawi dan sampai ke bawah. Pastikan apa yang saya ajar tadi kena dibuat satu persatu supaya tidak ada ralat. Tidak ada ralat. Baiklah, katakan semua dah selesai. Ustaz-ustazah semua dah isi. Selesai semua. Tak ada apa-apa dah ni. Okey. Ustaz-ustazah boleh semak data kat sini. Katakan nak semak data KBS Wuduk. Tekan semak data. Dia akan keluar kat sini. Lengkap ke tak lengkap? Macam sekarang ni tak lengkap ni. Dia akan keluar kat sini lah. Jadi kita boleh rujuk dekat sini. Kat tepi tu dia ada butang baru tu. Dia ada tulis kat situ semak pengisian KBS wuduk, pengisian KBS solat bacaan. Katakan kita rasa macam dah isi semua ni. Kan? Macam dah isi ni. Jadi nak menambahkan keyakinan itu, pilih kat sini mana-mana satu Ustaz-Ustazah nak lihat. Sebab benda ni adalah tik yang kecil-kecil tadi tu. Jadi dia kadang-kadang kita terlampau pandang. Maklum kadang-kadang mata kita tak nampak. Jadi boleh semak data dekat sini. Tekan semak data, dia akan keluar. Lengkap ke tak lengkap. Katakan semua ni dah lengkap. Dia tekan okey, lengkap. Okey, dah kita boleh proses kepada peringkat berikutnya yang dinamakan sebagai export data. Okey, export data tu macam mana? Dah selesai semua isi ni Dah selesai semua isi ni, pergilah export data tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, pilih lokasi export, letak dalam folder. Macam sekarang ni kita tak boleh nak klik ni. Saya tekan 1000 kali pun takkan boleh klik. Sebab apa? Data masih tidak lengkap. Kalau nak tahu data kita dah lengkap, dia punya pilih lokasi ni dia tak warna kelabu. Dia akan jadi warna biru. Biru macam ni juga dia akan keluar biru, baru kita boleh tekan pilih lokasi export untuk pilihlah kat mana kita punya data yang dah siap tadi tu. Okay. So,
Lepas dah tu kita export data, kemudian data-data yang dah siap itu tadi yang akan kita upload ke dalam eJackOff, portal eJackOff. Portal eJackOff jadi kat bawah ni tuan-tuan dan puan boleh semak, boleh tengok kan. Kalau contoh ni semuanya kosong, macam saya ni ada nombor-nombor ni, sebab apa? Dia tidak selesai lagi. Dia tidak selesai lagi. Jadi nak pastikan data kita ni clear, dia akan jadi kosong semua ni. Macam biasalah benda ni akan jadi kosong. Jadi kalau nak semak benda-benda ni kita boleh tekan kat sini. Kita klik je. Contoh khatam Quran kan, dia akan keluar dalam bentuk bentuk Excel. So kita tekan OK, dia akan buka lah kat mana budak-budaknya tu kan. Siapa budak yang tak siap, siapa budak yang kita salah tu ke apa ke, dia akan keluar dekat sini. Begitulah cara dia. Kita boleh semak lah kat sini. Apa yang ralat tu, kita boleh semak ralat selain daripada dekat muka hadapan dekat menu utama tadi, dekat bahagian export data ni juga kita boleh tengok cara kita nak semak ralat. Kat sini kita boleh klik satu persatu. Apa yang tidak clear. Katakan ini, boleh semak satu persatu. Okay. Itulah cara untuk pengisian data pelaporan JACOF 2021. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ya, Ustazah Munirah. Ada tambahan sikit yang tadi. Kuat sikit Ustazah Munirah, tak dengar dia. Jauh sangat. Tak dengar? Ke saya seorang yang tak dengar ni? Tak dengar? Tak dengar tak? Ustaz Junaidi dengar tak Ustazah Munirah cakap? Tak dengar, tak dengar. Maknanya betul lah tu. Dengar. Apa Ustazah Munirah? Dengar tak? Cuba cakap. Tak dengar tak? Boleh lah. Dengar. Okey. Okay, untuk data. Okey. Untuk data wuduk tadi dengan Okey. solat. Kalau Ustaz perasan ni ada warna hijau dengan warna peach. Warna hijau warna peach. Sekejap saya share screen tu. Sekejap. Yang data wuduk. Data wuduk sebentar. Data wuduk Okey, kemasukin data wuduk. Alright. Okey. Mana? Untuk yang warna hijau tu yang tadi Ini. Hijau tu adalah sunat dan peach tu adalah rukun, betul? Okey. Jadi untuk pengisian lebih utamakan yang rukun. Sebab yang rukun tahap menguasai semua yang akan lihat kepada rukun. Untuk yang sunat dia tidak mengganggu tahap penguasaan. Betul. Sama juga dengan data solat tadi. Yang solat kalau yang hijau tu rukun, dia terbalik. Kalau hijau tu rukun, yang orange tu sunat. Kalau boleh nanti Ustazah utamakan yang rukun dulu lah. Betul. Okey. Dia utamakan rukun tapi dalam masa yang sama kena isi juga. Jangan ditinggalkan. Okey. Dia beza dia kat situ hanya menguasai atau belum menguasai saja. Okey. Itu tambahan daripada Ustazah Munirah lah. Okey. Mantap Ustazah Munirah. Terima kasih kerana begitu cakna. Ada apa-apa tambahan lagi Ustazah? Tak ada Ustaz. Tak ada Saya cakap penuh Ada yang saya kurang ke? Ada? Jelas mantap. Tak ada Okey, baik. Bagus Ustazah Munirah. Okey, baik. Nampak bakat di situ. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu sedikit tambahan daripada Ustazah Munirah berkenaan tentang kita punya sistem tadi. Tolong perhatikan satu persatu. Yang penting kena diisi dan tarikhnya kena keluar kat sini. Kalau tak keluar tarikh tu maka jadi ralat lah, tak siap lah kerja kita sampai bila-bila. Alright, mantap Ustazah Munirah. Okey. Baik. Jadi right. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Oh, ada pertanyaan kat sini. Okey. Wow, data kosong pening. Ustaz Rani tak apa Ustaz Rani data kosong ke data banyak ke dah biasa dah bertahun-tahun Ustaz Rani Ustaz Rani ni antara dulu pembantu JU juga di Lundu satu ketika dahulu Jadi saya pun banyak belajar dengan Ustaz Rani. Wak Kuncar. Kalau kita tengok sini ada Wak Kuncar tu Ustaz Rani lah tu. Okey. Terima kasih Ustaz Rani. Okey. Ustaz Rani memang dia kata memang pening tapi dia antara orang yang awal hantar. Itu yang hebat Ustaz Rani kita ni. Okey, mula dari bawah lagi. Mula dari bawah lagi Ustaz Faizal. Mula dari bawah, betul. Kena start dari bawah balik. Dia mungkin sebab apa? Sebab kita kutip data ni hujung tahun Ustaz Junaidi kan. Jadi memang dia akan ambil details tu balik. Jadi sebenarnya yang Ustaz Junaidi dah buat kita punya dialog prestasi sebelum ni, antara hikmah yang kita boleh ambil adalah kita boleh ambil data-data itu. Maksudnya kita dah bersedia dah sebenarnya.
Tinggal kita copy and pasta balik je ke dalam kita punya tapak. Tapi nak diulang semula, yang paling penting untuk Al-Quran, untuk Al-Quran pastikan kalau budak tu kita kena rujuk pada tasmik dia. Okay, pastikan dirujuk pada tasmik supaya data kita ini sama dengan data yang Ustaz Junaidi minta tu dekat peringkat daerah. Jadi tak adalah nanti hantar ke JPN lain, hantar ke daerah lain. Jadi pakai je benda yang sama, copy paste sahaja. Okay, jadi itu antara benda yang perlu dititik beratkan. Dan berikutnya PBD Ustaz Junaidi. Yang jadi masa kita ditaklimatkan hari tu, pastikan PBD untuk Jawi dan bahasa Arab itu sama dengan PBD yang dihantar ke peringkat JPN. Okay, itu antara benda yang ditekankan. Jadi itulah antara perkara-perkara yang boleh kita ceritakan hari ni. Kalau data kosong dapat untuk import data PDM dari tahun 1 hingga 6. Kalau data kosong dapat untuk import data PDM dari tahun 1 6. Macam mana tu Ustaz Rani? Boleh ni tak buka mikrofon tak? Kurang faham. Ustaz Rani. Kalau data kosong dapat untuk import data APDM dari tahun 1 hingga 6. Kalau data kosong macam mana, saya tak faham. Maksudnya kan tadi hanya APDM hanya upload import daripada tahun 1 saja. Jadinya sekarang disebabkan oleh ada budak yang keluar masuk. Apa salahnya upload untuk tahun 1 sampai tahun 6 terus? Tak perlu kita nak mencari seorang-seorang. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Rani. Saya pun tertunggu juga, bukan tertunggu. Hari tu pun ada yang bertanya macam tu. Tapi JU mengatakan bahawa kita kena pakai data yang lepas yang kita download daripada EJCOF tu. Kemudian kita kena kemaskini balik. Maksudnya kalau contohnya yang dah keluar tu, kita kena hapus secara macam tu. Kemudian begitulah cara dia. Maksudnya kena pakai yang lama tu juga. Itu yang saya ni. Tapi kalau contoh Ustaz Rani nak try and error, tak ada masalah. Sebab Ustaz Rani suka try and error, tak ada masalah. Tapi kalau contoh Ustaz Rani buat benda tu menjadi, maksudnya data murid bukannya dia punya data ni, data JCOF tu. Data murid tu menjadi, mungkin Ustaz Rani boleh maklumkan dalam Telegram. Cuma saya tak beranilah nak ambil risiko sebab JU Sarawak kata hari tu, saya tak pastilah sama ada saya terlepas pandang ataupun tidak. Setakat yang saya dengar kena ambil data yang lepas itu, di-upload, kemudian kita kena kemaskini. Tapi kalau Ustaz Rani nak try, boleh juga. Kemudian kalau contohnya benda tu tak mengganggu kita punya sistem, boleh bagi tahu. Mungkin kita boleh pakai lah. Boleh tak Ustaz Rani? Tapi rugi. Data ada masih lagi tau. Yes. Nampak? Itulah dia sebenarnya sebab dia. Itulah sebabnya. Kalau contohnya kita ambil daripada data baru Ustaz Rani, data baru, nanti yang data lama tu dia akan hilang. Jadi itulah, dia akan jadi gitulah. Betul? Apa yang budak masuk? Data apa yang ada lagi kalau dah semua kena tik baru? Sama juga yang kosong. Taklah, ada tik lah. Ada yang tik kan? Betul. Tahun 2 hingga tahun 6 kan? Betul. Dia ada tik. Melainkan tahun 1 saja tak bertik. Betul? Itulah dia. Kan Ustaz Alih, betul? Betul. Ni dah buka dah. Tapi cuma belum masuk tahun 1 je. Cuma kita kena kemaskini dia punya tarikh saja, betul? Kan? Betul. Yes. Itulah dia Ustaz Rani, kekurangan di situ. Kita mungkin susah dari segi itulah. Mungkin kita susah juga. Katakan kalau kita punya sekolah banyak keluar masuk yang banyak murid, mungkin dia akan jadi begitu. Tapi kalau contohnya murid kita sekadar 2-3 orang saja yang keluar, mungkin kita boleh kemaskini lah. Rasanya tak banyak kot. Itulah antaranya. Antara yang boleh kita ambil perhatian kat situ. Okay Ustaz Rani? Okay, kalau ada apa-apa nanti boleh sharekan lah. Tak ada masalah kalau nak cuba. Tapi macam Ustaz Alias cakap tadi, tahun 1 yang tahun lepas yang dah masuk tahun 2, data dia masih tersimpan lagi. Okay, sebab tu itu dia punya rasionalnya kita ambil daripada EJCOF tu. Kalau contohnya kita ambil yang lama terus ambil daripada FDM, kita kena mula daripada A sampai Z. Jadi sebenarnya kena mula juga, cuma kita tak ada penat lah. Maksudnya penat tu dari segi apa? Penat dari segi macam contohnya macam
data apa solat tu. Data solat tu kita dah tengok dah. Kalau murid tahun lepas yang tahun 1 yang kita dah isi tu, tahun ni dia jadi tahun 2, kita akan tengok dia dah kat mana. Contoh dia dah menguasai, kita tinggal update dia kat ujung tu. Maksudnya kita tinggal klik satu je lah untuk kita hidupkan dia punya tarikh kat ujung yang warna merah yang saya cakap tadi tu. Tapi katakan kalau contohnya kita ambil budak baru balik. Okay. Sebenarnya boleh, saya rasa sistem tu boleh saja. Cuma akan jadi dia tak accurate lah dengan data yang lepas tu. Takut nanti kita terlepas pandang, kita dah buat data yang baru tak sama dengan data yang lepas. Okay. Itu antara benda yang penting lah. Tapi kena ambil perhatian jugalah untuk tasmik, untuk PBD kena sama dengan ni lah, kena sama dengan kita punya pelaporan ni. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ustaz Izzat. Ya, Ustaz Junaidi. Ini untuk isu yang sekiranya guru pendidikan Islam tidak ada di sekolah, contohnya macam seni bung sejerin. Bagaimana kita boleh membantu sekolah tersebut? Sebab Ustazah Syuhada, kalau Ustazah Syuhada yang teacher Syuh tu bukan, tapi Ustazah Syuhada yang seorang lagi tu yang my step, dia tu, dia my step. Bantu lah. Dia tak masuk hari ni ke Ustaz? Pasti saya dia masuk ke dia. Ada Ustazah Syuhada seni bung sejerin? Tidak ada Dia masih lagi ke Ustaz di sekolah tu? Masih saya rasa. Masih. Kalau dia masih, dia kena dipertanggungjawabkan lah untuk isi. Cuma saya rasa tak ada masalah sebab di dekat bahagian kemaskini maklumat di EJCOF tu, okay, kalau kita lihat dekat sini okay, dekat EJCOF, okay, dekat EJCOF ni kalau kita tengok dekat kemaskini maklumat sekolah ni Ustaz, sekadar tukar je nama kat sini. Kita boleh tukar kat sini. So even dia bukan guru KPM yang orang kata yang under KPM yang sebenar pun, even dia my step sekalipun, dia boleh, tak ada masalah. Boleh isi dekat sini. Saya rasa dia memang boleh isi sebenarnya Ustaz. Cuma hari ni dia tak masuk. Okay. Ramai saya rasa yang tak ada ni. Okay. Jadi siapa-siapa yang ada tak ada masuk tu nanti kena kena bagi tahu kat kawan-kawan yang tak masuk dia. Nanti boleh share record tu. Saya akan share. Yes, saya akan share record ni. Nanti saya akan share recording ni. So nanti kita akan masuk ke dalam Telegram. Saya letak Telegram, so boleh tengok dekat sana nanti. Okay. So tak ada masalah dekat situ. Selamat boleh share recording. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Sebelum kita serahkan kepada hal-hal lain, kepada Ustaz Junaidi, kalau ada hal lain, sebelum tu kita pergi kepada guru-guru kalau ada apa-apa. Ustaz Anwari clear, Ustaz Anwari Clear. Oi, alhamdulillah. Cuma ni lah, saya kena tukar saya punya Microsoft Office sebab 64 bit. Laptop baru Tak. Masih lama lagi. Okey, mantap. Okey, baik. Saya nak ulang semula Ustaz-Ustazah, kalau contohnya laptop tadi, kita tak tahu kita punya office ni mana satu, 32 bit ataupun 64 bit. Dekat slide yang saya sharekan tadi, ada dekat slide share tadi kita boleh semak kita punya ni 32 bit ataupun 64 bit. Jangan terus uninstall dulu. Kang Banten 32 bit dah buang masa kat situ. Katakan masih 64 bit atau 32 bit, boleh tengok kat situ. Kita boleh semak. Saya akan sharekan dia punya folder tu nanti. Boleh baca. Tolong baca. Saya pesan tolong baca slide tu, tolong tengok balik satu persatu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa tak ada apa-apa kot. Okay, tak ada apa-apa Kalau contoh ada apa-apa, tolong rujuk saya di grup Telegram. Saya dah bagi tadi kita punya link Telegram berserta dengan portal EJCOF. Pastikan portal EJCOF tuan-tuan dan puan-puan diletakkan dekat tab atas ni, dekat ruangan bookmark tu. Jadi senang, kita tak perlu nak cari lagi pening-pening kepala. So saya rasa clear, semua dapat maklumat yang sama. Untuk PPKI pun sama juga, tak ada beza yang banyak. Untuk PPKI, kalau ada permasalahan boleh tanya saya. Kalau saya tak faham, saya akan tanya Ustazah Ani Azmani. Okay. Ustazah Ani Azmani pun antara orang yang pakar di dalam bahagian PPKI. Dia pun banyak tolong saya juga. Okay. Orang lama ni. Okay. Jadi kalau ada apa-apa, saya rasa itu saja kot. Saya boleh serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Junaidi untuk hal-hal lain. Dipersilakan Ustaz Junaidi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzat Ibn Abdul Majid di atas penerangan berkaitan dengan pelaporan EJCOF itu tadi. Daripada saya, yang pertama ialah saya ingin memaklumkan tentang kesinambungan kepada pelaporan
Data Icekov tentang Al-Quran hari itu, kita telah dapat mengenal pasti yang Iqra 4 ya. Jadi kita amanahkan kepada SK Sebiris untuk menganjurkan maharajan Iqra lah ya. Jadi hari Jumaat ini nanti insya-Allah kalau saya sempat membuat surat, kita akan serahkan amanah ini kepada guru-guru interim lah yang akan menganjurkan ya. Kita akan bermesyuarat dulu dengan guru-guru interim yang diketuai oleh Ustaz Naim untuk kita perbincangkan dahulu, barulah kita akan memaklumkan nanti kepada ustaz dan ustazah kita yang senior lah. Okey, itu yang berkaitan dengan makharajan Iqra kita yang perlu kita laksanakan sebab duit sudah diturunkan RM 500 perlu dibelanjakan sebelum 31, maksudnya sebelum November lah kena habiskan ya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah berkaitan dengan ini sudah saya bincangkan dengan sudah saya masukkan dalam WhatsApp Ustaz Izzat, mungkin Ustaz Izzat tak respon dengan saya, tapi setelah berbincang dengan Cikgu Jumat ya, kita akan mengadakan perkongsian amalan terbaik Kem Bestari Solat dalam talian yang akan kita laksanakan pada 17 November secara bersemuka di SK Bumi Putra. Ya. Okay. Ustaz Jadi, kami ingatkan kita bagi tahu yang kita berprogram sia. Ya, kami si faham. Oh, kali Ustaz Jadi nak wadahnya. Oh, rupanya kita nanya kami. Oh, okey. Si faham tulisan itu. Okey. Jadi insya-Allah ya, program kita ini sudah dipersetujui oleh Tuan PPD. Kita akan laksanakan secara bersemuka ya. Secara bersemuka dengan menjemput 2 orang guru pendidikan Islam yang berkaitan dengan Kem Bestari Solat lah. Bagaimana caranya nanti mungkin boleh ditatarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzat bagaimana melaksanakan Bestari Solat itu dalam talian supaya guru-guru kita nanti yang lain boleh mengikuti jejak langkah ini ya. Namun di masa yang sama kita juga satu cabaran kalau boleh dalam kita melaksanakan Kem Bestari Solat secara dalam talian ini, kita kalau boleh nak buat satu modul yang mungkin ikut acuan yang SK Bumi Putra pernah buat, dan kita perlu hasilkan modul ini supaya rakan-rakan lain boleh ikut nanti ya, dan kita boleh memastikan bahawa itu ialah macam sokongan fizikal kita lah ya. Jadi kalau itu boleh dibuat, alhamdulillah. Jadi, itu satu cabaran juga buat kita untuk merancang bagaimana daripada A hingga ke Z itu pelaksanaan Kem Bestari Solat secara dalam talian ya. Jadi mungkin memerlukan Ustaz Izzat lah nanti bagaimana caranya itu, nanti kita boleh terus buat modulnya. Okay? Kalau boleh lah, alhamdulillah. Yang ketiga mungkin setakat itu saja 2 perkara yang sekarang ini kita akan laksanakan. Satu tadi ialah berkaitan dengan maharajan Iqra, dan keduanya ialah berkaitan dengan pelaksanaan Kem Bestari Solat. Ya. Jadi pada ketika itu nanti memang kita perlukan persediaan yang cukup rapi, memandangkan pada ketika itu mungkin kita satu-satunya yang akan melaksanakan secara bersemuka. Ya. Jadi dari segi SOP-nya, di mana kita nak letakkan kedudukan waktu penutupan nanti, GB seramai 28 orang itu dijemput, bagaimana soal tempat duduknya di situ, kemudian bagaimana kita mengatur dewan itu supaya nampak, supaya kita mematuhi SOP. Ya, ini satu cabaran juga buat kita untuk memikirkan bagaimana caranya nanti tentatif program itu dapat dilaksanakan, karena kita berhasrat untuk menjemput KPPK, ya, Ketua Peluang Pengarah Kanan Universiti Islam Saosin Haji Ma'arif, untuk kita jemput bersama. Ya. Kalau dia sudah hadir lah. Ya. Jadi ini insya-Allah kita akan mesyuaratkan semula. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Junaidi atas makluman daripada hal-hal lain tadi. Sebelum kita tutup, saya nak ulang semula untuk kita punya data ini. Walaupun 19 hari bulan itu adalah data yang terakhir untuk pengisian, saya harap 17 hari bulan, okay, 17 hari bulan itu Ustaz dan Ustazah boleh clearkan segalanya. Kerana apa? Kerana data-data tu saya boleh semak satu persatu masuk ke dalam tapak untuk saya tengoklah macam mana dia punya kesepadanan dia, supaya kita tidak ada bermasalah lah. Kemudian macam biasa,
sebelum hantar upload sebab sekarang ni katakanlah hari ni sekolah yang kecil-kecil ni dah siap data, jangan terus upload sebab memang tak boleh nak upload sebab dia ikut tarikh tu. Okay, EJCOF tu dia akan mengikut tarikh upload tu. So jangan upload dahulu, dah siap hold dulu. Okay, hold dulu, nanti bila contohnya saya dapat arahan supaya untuk upload, barulah Ustaz Ustazah akan upload. Okay, yang penting 17 hari bulan tu dah clear. Okay, 17 hari bulan tu dah clear untuk data, dan data-data tu macam biasa tolong send kepada saya dalam bentuk TXT dan file sekolah. Okay, send kepada saya pada 17 hari bulan. Sebab apa? Kalau contohlah katakan data-data daripada Ustaz-Ustazah itu tidak tak selesai upload ke, line putus ke dan sebagainya, saya boleh tolong uploadkan ke dalam portal sekolah masing-masing. Okay, tapi saya harap semua clear lah sebab ini adalah tanggungjawab JU sekolah untuk upload secara personal. So pastikan data-data itu pada 17 hari bulan send kepada saya data yang dah siap. Okay, dan yang lain tu boleh di-upload secara personal. Okay, sekiranya okay, saya tengok dulu di bahagian mesej kok ada apa-apa. Kita kerja Iqra sebenarnya juga kami. Okey, baik. Okey, Ustaz Naim pun antara bakat-bakat besar yang kita nampak dekat Lundu ni, subhanallah. Okey, jadi saya mohon kepada rakan-rakan sekalian untuk lakukan kerja mengikut jadual yang telah ditetapkan. InsyaAllah siru ala barakatillah. Saya tak ada apa-apa lagi. Saya tutup majlis kita dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Boleh leave pula. Okay. Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Clear. Ustaz Ijat boleh share record tak? Okay, baik. Saya akan share record ni. Saya nak share. Nanti, tapi malam nanti lah sebab sekarang ni dia lambat sikit Google. Google ni dia akan tapis. Tak tahu tapis ke apa tu tak pasti. Nanti bila dia dah download dekat saya punya drive nanti saya akan send ke dalam Telegram. Okay? Pastikan semua masuk Telegram. Satu lagi ni dah Izzat, saya terlupa untuk tahu tadi. Ya. Boleh saya umumkan lah, tak apa rakan-rakan lain. Tadi kita sudah, Cikgu Muhammad sudah berikan kita RM 1,000 1,000. Okay. Tujuannya untuk kita bantu, untuk kita buat satu lagi account untuk MAPIS MAPIS 2. Maknanya kan biasanya kita agak sukar. Jadi sekarang nanti dia bersetuju tadi beri 1K, kita buat satu lagi account yang diurus sendiri oleh guru-guru pendidikan Islam kita ya. Jadi mudah lagi kan.